daerah Brunei dan Muara. Pelbagai produk hasil keluaran satu kampung, satu produk, 1K1P ditawarkan di Expo Potensi Daerah 2020, kali ketiga yang diungkayahkan baru-baru ini oleh Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Expo dengan tema Bersatu dalam Menjayakan Impian Bangsa bertujuan memberikan peluang dan membantu pengusaha-pengusaha perusahaan mikro, kecil dan sederhana MSME Satu Kampung Satu Produk 1K1P Sinar Harapan Rakan Seliaan Konsortium Mualafpreneurs mempromosikan produk-produk mereka dan seterusnya menjana pendapatan dan meningkatkan sosioekonomi masing-masing. Kementerian Kesihatan dan Dat Logistics Sdn Bhd baru-baru ini menandatangani kontrak perjanjian bagi projek perkhidmatan pengangkutan home nursing bagi Kementerian Kesihatan. Perkhidmatan ini memberikan kemudahan pengangkutan untuk petugas komuniti atau home nursing dengan menggunakan perkhidmatan Dat Logistics Sdn Bhd, iaitu sebuah syarikat yang memberikan perkhidmatan pengangkutan bersandarkan teknologi aplikasi mudah alih yang dapat memberikan perkhidmatan pengangkutan yang berpatutan, berkesan dan selamat. Inisiatif ini adalah salah satu usaha dalam mempertingkatkan efisiensi dan kualiti pemberian perkhidmatan serta liputan penjagaan kesihatan menyeluruh kepada orang ramai. Perkhidmatan ini dikenal pasti dapat membantu meningkatkan kualiti rawatan serta pengurusan pesakit yang terlantar di rumah. Ia juga diharapkan dapat mempertingkatkan tahap kesihatan bagi ibu yang baru bersalin dan anak damit yang baru lahir. Syarikat Brunei Liquefied Natural Gas Brunei LNG Sdn Bhd melaksanakan skim Operative Technician Progression Scheme OPTS bagi 11 juruteknik operasi dan 3 graduan lepasan diploma tertinggi kebangsaan HND. 11 orang juruteknik operasi akan menjalani skim OPTS manakala 3 orang graduan tersebut akan meneruskan program pembangunan graduan selama 3 tahun. Kedua-dua program ini bertujuan untuk memberi peluang yang sejajar melalui pembelajaran on the job sambil mewujudkan kaki tangan yang berkebolehan tinggi dan profesional. Pada tahun ini julung kalinya BLNG memperkenalkan skim OPTS bagi graduan lepasan HND. Program pembelajaran Brunei LNG akan memastikan setiap individu berpeluang untuk mengembangkan potensi maksimum mereka dan menjadi ahli kaki tangan yang produktif dan memenuhi keperluan tenaga kerja negara. Muhammad bin Haji Saleh, Learning Advisor of Medical Function, US Siti Norafida, Graduate for Process Control. Thank you and congratulations to Muhammad Hafiz, Siti Norafida, and Muhammad Najib. Hasil pemantauan Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES komoditi-komoditi makanan iaitu produk ayam pedaging, ayam bulat segar dan sayap dan ayam penelur, telur ayam grade B, daging lembu, daging kambing dan beberapa produk pertanian secara amnya terdapat kenaikan harga. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam satu kenyataan bersamanya mengongsikan perkara tersebut berikutan penyebaran maklumat
mengenai situasi kenaikan harga bagi beberapa jenis komoditi makanan di media sosial, khususnya berhubung dengan bekalan ayam pedaging yang dilaporkan tidak mencukupi di pasaran tempatan pada masa ini, yang mana perkara tersebut dipercayai menyumbang kepada peningkatan harga jualan komoditi berkenaan. Hasil tinjauan JPES mendapati kenaikan harga bagi komoditi makanan berkenaan disebabkan oleh kenaikan kos makanan ayam, ketiadaan bekalan alternatif komoditi import, faktor perubahan cuaca yang tidak menentu, peningkatan permintaan domestik berikutan sekatan perjalanan ke luar negara dan kos logistik serta pengangkutan yang turut meningkat di peringkat serantau dan global. Laporan pemantauan harga telah dilaksanakan berpandukan data Indeks Harga Pengguna IHP dari bulan Januari hingga Disember 2020 dan data-data yang diterima daripada pihak peruncit. Laporan mendapati kenaikan harga bagi ayam bulat, segar, sayap ayam dan telur ayam grade B dalam tempoh 4 bulan kebelakangan. Dalam masa yang sama, harga daging kerbau, lembu dan kambing segar juga mengalami peningkatan berikutan ketiadaan bekalan daging kerbau beku dari India yang lazimnya dijual dengan harga yang lebih murah dan daging lembu serta kambing beku dari Australia. Peningkatan disebabkan oleh sekatan perjalanan akibat wabak COVID-19. Beberapa produk pertanian turut mengalami kenaikan harga dalam tempoh 4 bulan kebelakangan didorong oleh isu penuaian di negara pengeksport seperti keadaan cuaca yang tidak menentu. Kos logistik pengangkutan yang turut meningkat di peringkat serantau dan global akibat sekatan perjalanan juga merupakan antara faktor yang menyumbang kenaikan harga produk-produk berkenaan. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dengan kerjasama penternak-penternak ayam tempatan akan terus mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan bekalan ayam pedaging bagi menampung permintaan dalam negara dengan inisiatif penambahan reban ayam oleh para pengusaha tempatan. Sementara itu, kementerian tersebut melalui Jabatan Pertanian dan Agri Makanan mengongsikan pengeluaran ayam pedaging dalam negara mencatatkan peningkatan tertinggi pernah dicapai oleh peternak tempatan, iaitu pengeluaran sekitar 26,000 tan metrik. Di samping itu, dalam usaha memenuhi permintaan bekalan daging di pasaran tempatan, kementerian berkenaan terus memudah cara peningkatan kemasukan lembu dan kambing dari luar negara untuk memberikan alternatif kepada permintaan ayam pedaging. Baru-baru ini, salah sebuah syarikat pembekal daging tempatan berhasil mendatangkan sekitar 1,250 ekor kambing yang diimport dari Republik Indonesia. Bekalan daging lembu juga didatangkan dari negara Australia. Bagi turut menampung keperluan semasa melalui syarikat-syarikat tempatan yang membekalkan daging lembu, kekerapan pengimportan lembu hidup menggunakan kenderaan komersial luar negara melalui pos-pos kawalan darat juga ditingkatkan dari 3 hari seminggu kepada 5 hari seminggu. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD berjaya mengekalkan pensijilan ISO 9001-2015 bagi tahun 2020 selaras visinya untuk menjadi sebuah institusi mercutanda. Pensijilan tersebut disahkan selepas bank berkenaan menamatkan audit pemantauan tahun ketiga pada bulan lalu. Pengekalan pensijilan tersebut adalah bukti atas komitmen BIBD dalam memberikan pengalaman terbaik untuk para pelanggan meskipun ketika berdepan dengan krisis COVID-19. Pensijilan itu juga menggambarkan BIBD sebagai sebuah institusi tempatan yang mampu berdiri seiring mercutanda-mercutanda global. BIBD telah melanjutkan pensijilan ISO 9001-2015 bagi provision of retail customer onboarding, kewangan, pembayaran dan perkhidmatan kad. Ini menjadikan BIBD sebagai bank tunggal negara dianugerahkan pensijilan secara konsisten bagi seluruh cawangannya. Pensijilan ISO 9001-2015 merupakan satu piawaian yang diiktiraf global dan sering diperiksa oleh sebuah badan pensijilan bebas. Ianya juga digunakan oleh pertubuhan-pertubuhan untuk menunjukkan keupayaan mereka dalam menyediakan produk dan perkhidmatan secara konsisten bagi memenuhi kehendak pelanggan
serta peraturan di samping terus memperbaiki keberkesanan dan produktiviti. Tidak cukup hanya mengutamakan kebersihan diri, persekitaran juga perlu diutamakan. Lebih-lebih lagi dunia ketika ini masih berdepan pandemik COVID-19 yang mana orang ramai sentiasa diingatkan supaya menjaga kebersihan diri, terutama mencuci tangan dengan cecair pen sanitasi tangan bagi menghindari kuman. Namun tahukah Auda, dalam kita terlalu fokus dengan penjagaan kebersihan diri, kadang-kadang terlupa dengan barangan peribadi, peralatan kereta atau persekitaran rumah juga perlu diberi perhatian serta perlunya kita menyimpan produk-produk kebersihan atau pembasmi kuman di rumah atau bangunan. Bagi mendapatkan produk-produk kebersihan atau perkhidmatan pembasmian kuman, Service Master Enterprise atau SM Enterprise yang terletak di Jalan Tungkuling menawarkan kerja-kerja pembasmian kuman ke atas kenderaan, rumah dan bangunan dengan menggunakan produk-produk kebersihan yang berkualiti tinggi. Okay, syarikat ini kami ada menjalankan car disinfection, disinfection untuk bangunan, rumah apa. Kami ada room isen, hand sanitizer, tinted juga. Kebaikan untuk menggunakan produk-produk ini, kira ini menjaga kebersihan kereta, rumah apa, sama hand sanitizer tu siapa-siapa yang sensitif bagian alkohol, kami punya hand sanitizer non-alcohol, ia water based and yang menghilangkan itu ionic copper. Since COVID itu datang and ia boleh membunuh kuman-kuman apa itu, siapa yang sensitif apa juga. Since barang ini ada di sini, so kami mau mencuba untuk memperkenalkan ke Brunei lah. Sama-sama menjaga kebersihan sama kesihatan lah. Kenderaan adalah salah satu tempat bakteria boleh dihinggap. Cara terbaiknya dengan menggunakan bahan pembasmian kuman atau disinfektan yang disapukan di permukaan objek dan kulit untuk membunuh kuman-kuman tersebut. SM Enterprise yang baru sahaja beroperasi juga menawarkan harga yang berpatutan bagi mereka yang ingin mendapatkan perkhidmatan mereka. Prosesnya, cara-caranya awal-awal kami kira dulu ia punya bakteria, maka kami punya reader tu. After tu, kalau kami dapat sudah ia punya result, baru kami buat start yang ia punya disinfection itu. Disinfection dalam, vacuum apa, macam car wash juga. So, siap itu baru kami buat lagi, kira ia punya reading itu. Yang after punya result, after result. Kalau itu sudah siap, baru kami start car wash. Kira membersihkan luarnya juga. Harga-harganya kalau yang disinfection biasa untuk sehari RM20, yang 1 month RM80, and yang 10 bulan RM210. Kami ada lagi kami punya servis selain daripada disinfect kereta sama cuci kereta apa tu, kami ada disinfect untuk rumah, pewangi bilik, Oxygen Pro, e-scent, and kami pun ada jual servis untuk memasang tinted apa. Harapan dari syarikat kami agar produk kami ini dikenali kerana ia sangat bagus dan memberi manfaat kepada orang ramai untuk terus menjaga kebersihan lah. Lebih-lebih lagi kalau masa negara berdepanan dengan COVID ini.